Terpantas, terkini dan sahih. Bila-bila masa, di mana jua. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Buletin Pagi 29 Mei bersama saya Amir Akib Lokman. Tajuk utama pagi ini. 3 empangan utama di Melaka hampiri paras kritikal. Biduan Dahlan Zainuddin kembali ke rahmatullah. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Penyanyi popular era 70-an Datuk Dahlan Zainuddin, 78 tahun, menghembuskan nafas terakhir di Hospital Selayang, Selangor pada pukul 9.48 malam tadi selepas 4 hari tidak sedarkan diri kerana diserang angin ahmar Sabtu lalu. Menurut isterinya, Datin Farizan, dia dan anak-anak berada di sisi Allahyarham sehingga detik terakhir. Jenazah akan dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Bukit Kiara di Ibu Negara selepas solat Zuhur ini. Allahyarham meninggalkan 3 anak iaitu Natasha Idha, Muhammad Daniel dan Nur Athinia Ines. Allahyarham pernah bertugas di Jabatan Pemasaran dan Periklanan The New Straits Times Press Berhad pada 1977. 4 tahun lalu, Datuk Dahlan pernah diserang strok yang mengakibatkan lumpuh sebelah kiri. Pada kejadian terbaru, Allahyarham diserang buat kali kedua di bahagian kanan pula ketika menanti waktu berbuka puasa. Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad menggesa Facebook dan jaringan sosial lain untuk terus bekerjasama dengan kerajaan dan agensi penguatkuasaan untuk memastikan media sosial kekal sebagai platform yang mampu menghasilkan perubahan positif berbanding perkara negatif. For any society, in enforcing our laws to protect the public, all stakeholders need to work together to overcome technical challenges as well as address the need for greater information sharing towards the disclosure or discovery of information to facilitate law enforcement agencies to carry out their duties effectively. Menurutnya, walaupun Malaysia mengamalkan penggunaan internet secara terbuka dan percuma, namun ia perlu mengikut undang-undang di negara ini. Ujar beliau, kebebasan bersuara bukan lesen untuk disalahgunakan kerana ia adalah satu tanggungjawab. Ini kerana kebebasan bersuara tanpa sebarang rasa bimbang terhadap tingkah laku manusia boleh menyebabkan bencana kepada masyarakat. Beliau berkata demikian ketika menyampaikan ucapan sempena perasmian pejabat Facebook. Ada sama Menteri Komunikasi dan Multimedia Govind Singdio dan pengarah Facebook Malaysia Nicole Tang. Pengorbanan Angkatan Tentera Malaysia dalam menjaga keamanan dan keharmonian negara amat dihargai meskipun terpaksa berjauhan dengan keluarga ketika Hari Raya Aidilfitri. Menteri Pertahanan Muhammad Sabu berkata tahun ini ATM memperolehi sumbangan bernilai 1.45 juta ringgit dan sebanyak 15,000 bungkusan Hari Raya akan diagihkan kepada seluruh anggota keselamatan yang bertugas di perbatasan. Keperhatian dan keikhlasan sumbangan yang dihulur ini sesungguhnya membuktikan bahawa masyarakat Malaysia tidak pernah melupakan setiap jasa dan perjuangan warga Angkatan Tentera Malaysia dan pasukan keselamatan yang sentiasa berjuang demi kemakmuran dan keamanan negara. Hadir pada majlis penyampaian sumbangan Hari Raya Aidilfitri daripada penyumbang kepada warga ATM di Auditorium Wisma Pertahanan. Majlis diserikan lagi dengan kehadiran Yang di-Pertua Pertubuhan Kebajikan Amal Silaturahim Isteri-Isteri Harapan Malaysia Kasih Tun Dr. Siti Hasmah Muhammad Ali. Tahun ini ATM menerima sumbangan kewangan dan barangan daripada 53 agensi terdiri daripada badan korporat, badan berkanun, syarikat swasta dan persatuan sukarela. ATM turut menerima sumbangan wang zakat yang disalurkan kepada tabung zakat daripada syarikat antaranya Affin Islamic Bank Berhad dan Koperasi Angkatan Tentera Malaysia Berhad. Dalam pada itu, usikan spontan Tun Dr. Siti Hasmah Muhammad Ali mencuit hati warga ATM. Beliau yang juga berucap tanpa teks menyebut satu persatu tetamu kehormat pada majlis penyampaian sumbangan Aidilfitri kepada anggota tentera. Yang berbahagia Datuk Seri Muhammad Zuki bin Ali
KSU Kementerian dan Isteri, Panglima Perkhidmatan dan Isteri. Saya takut nak sebut nama isteri tu, takut saya tersilap pasangan. Tun Dr. Siti Asmah juga sempat mengusik Muhammad Sabu yang sebelum itu menyatakan akan kelupnan pada Aidilfitri untuk menyertai pasukan prajurit negara mengawal perbatasan negara berkenaan. Eloklah tadi Menteri Pertahanan dah mengakui yang beliau akan pergi ke Lubnan untuk bersama berhari raya dengan prajurit kita. Sabar Tuan Haji ini boleh satu trial ya. So macam bolehlah rasa macam mana prajurit kita kan dengan rindu kepada isteri dan keluarga. Menteri kita akan melalui itu juga diharapkan. Ya. Catuan air bakal dilakukan di Melaka dalam tempoh 3 minggu lagi sekiranya paras takungan air di 3 empangan di negeri itu terus menghampiri paras kritikal. Ketua Menteri Adli Zahari berkata ini merupakan langkah terakhir yang perlu diambil sekiranya tiada hujan dalam tempoh tersebut. Empangan Durian Tunggal di Alor Gajah yang merupakan nadi sumber air bersih kepada lebih 60% penduduk negeri itu kini melepasi paras kritikal dengan mencatatkan bacaan 31.3%. Manakala dua lagi empangan di Jasin berada pada paras amaran iaitu empangan Jus 64.7% dan empangan Asahan 62.5%. Kemungkinan itu ada sekiranya tidak berlaku sebarang hujan dalam tempoh beberapa minggu ini. Jadi kemungkinan itu akan catuan itu akan bermula 15 hari bulan Jun. Tetapi kenapa kita memaklumkan? Kerana dalam masa yang sama kita pun membuat beberapa inisiatif supaya bagi kita maklumat kepada rakyat itu penting ya. Kerana ini boleh menyebabkan kita boleh buat kawalan, penjimatan dan sebagainya. Tetapi di peringkat kerajaan negeri memang ada banyak inisiatif yang kita akan buat. Melaka sebelum ini mengepam 35 juta galen air sehari dari Sungai Gersik sebelum memaksimumkan jumlah itu kepada 48 juta galen sehari. Selain itu, bagi pelan jangka masa pendek, kerajaan negeri menerusi syarikat air Melaka Berhad akan mula mengepam air dari Tasik Biru di Jasin bagi menampung keperluan air di empangan Durian Tunggal. Kementerian Dalam Negeri akan membincangkan lambakan pendatang asing bersama wakil-wakil negeri termasuk ketua kampung dalam mencari jalan penyelesaian efektif. Menurut Menterinya Tan Sri Muhyiddin Mohamad Yassin, perbincangan itu antara lain bagi mendapatkan maklum balas mengenai situasi, masalah serta keberadaan warga parti termasuk di luar bandar. Tan Sri Muhyiddin turut memohon kerjasama dari semua pihak termasuk Persatuan Penduduk bagi kawasan perumahan di bandar dan Jawatankuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung JKKK untuk membantu menyalurkan maklumat jika dapati kawasan didiami oleh parti atau majikan tertentu menggaji parti. Itu pendekatan baru yang kita akan ambil untuk masa kehadapan ini untuk mendapatkan kerjasama daripada semua rakyat Malaysia. Pendekatan yang kita panggil secara holistik. Kita akan minta kerjasama daripada kerajaan negeri. Kita minta kerjasama daripada jawatan kuasa keselamatan baik di peringkat negeri, daerah dan juga di peringkat kampung. Dan kalau kita dapat libatkan mereka ini bersama-sama dengan membantu secara sukarela, saya percaya kita punya langkah penguatkuasaan ini akan lebih berkesan lagi. Beliau sebelum itu turut menyertai operasi penguatkuasaan bersepadu Jabatan Immigration Malaysia JIM ke atas premis-premis di sekitar Pasar Chowkit dan Kampung Baru Kuala Lumpur malam tadi. Dalam operasi disertai 200 pegawai JIM termasuk pegawai pendaftaran negara JPN dan Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM, seramai 134 parti telah ditahan. Antara kesalahan yang dikenal pasti ialah tiada dokumen, salah guna pas dan tinggal lebih masa. Kesemua parti dihantar ke depo Immigration Bukit Jalil. Daerah Batu Pahat di Johor dikenal pasti antara daerah yang mencatatkan kadar kemalangan jalan raya yang tertinggi bagi tempoh 2015-2017 di negara ini. Menteri Pengangkutan Anthony Loke berkata susulan itu kementeriannya akan berbincang dengan pihak berkuasa tempatan dan Jabatan Kejerai JKR bagi mencari punca nahas. Kemalangan kerap terjadi di Jalan Air Hitam ke Batu Pahat melalui Kluang.
Statistik Institut Penyelidikan Keselamatan Jalan Raya Malaysia (MIROS) bagi tahun 2015 hingga 2017 menunjukkan Batu Pahat mencatatkan 554 kematian, diikuti Ipoh 402 kematian dan Kajang 347 kematian. 65% angka kematian itu membabitkan penunggang motosikal. Umpamanya salah satu daerah yang hampir setiap tahun dia top 5 ialah di Batu Pahat. Daerah Batu Pahat. Ini antara satu daerah yang saya tahu bahawa memang kadar kemalangannya tinggi. Walaupunnya penduduk tak ramai, kalau di Kuala Lumpur, di bandar-bandar besar kita tahu bahawa ramai orang. Sebenarnya di Kuala Lumpur kadar kemalangan tak setinggi mana. Beliau terdahulu melancarkan kempen keselamatan jalan raya anjuran Hong Leong Yamaha Motor di Seremban. Turut hadir Ketua Pengarah MIROS Dr. Siti Zahra Ishak dan Pengarah Urusan Hong Leong Yamaha Motor Datuk Jim Kor. Di atas kehadiran pada pagi ini sebagai tanda penghargaan. Dua beradik lelaki cuba merasuah pegawai gerakan AM PGA sebanyak RM10,000 dalam serbuan sindiket ketum di Pasir Mas, Kelantan. Ia selepas pasukan anggota PGA membuat serbuan di sebuah rumah kosong di Kampung Kedondong sebelum didatangi seorang lelaki yang cuba memberi sogokan kepada pegawai berpangkat inspektor. Semasa di pemeriksaan dibuat, tiba-tiba datang seorang lelaki Melayu ke tempat pemeriksaan tersebut dan pihak PGA melihat lelaki Melayu itu telah mengeluarkan sejumlah duit daripada beg sandangnya dan memberi kepada seorang suspek yang ada dalam rumah tersebut, dan suspek seorang itu telah cuba memberi rasuah kepada pegawai PGA yang membuat pemeriksaan tersebut. Dan sejurus pada itu pihak PGA telah membuat tangkapan ke atas dua-dua, dan bila kita melihat, kita memeriksa duit tersebut sebanyak RM10,000. Kes itu diserahkan kepada pihak Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia untuk tindakan lanjut. Dalam perkembangan sama sebelum itu, pasukan pegawai dan anggota PGA berjaya merampas 787 kg daun ketum bernilai RM23,610. 4 lelaki berusia antara 31 hingga 41 tahun ditahan dan hasil ujian air kencing mendapati mereka positif dadah. Kes disiasat di bawah Seksyen 30/3 Akta Racun 1952 dan Seksyen 18/1/A Akta Dadah Berbahaya. Tindakan usikan pada set meter lama oleh segelintir pengguna dikesan antara punca peningkatan bacaan data penggunaan elektrik di Melaka selepas pemasangan meter pintar. Selain faktor ubah suai itu, faktor cuaca dan bil anggaran juga diakui menjadi pendorong kenaikan data penggunaan pada beberapa akaun pengguna. Pengurus Kanan Komunikasi dan Perhubungan Projek Smart Billing Tenaga Nasional Berhad, Datin Siti Laila Sri Asih Asgarib berkata penggunaan meter pintar bukan sesuatu yang asing di peringkat global. Alat itu juga mengukur data penggunaan elektrik secara lebih tepat. Dia bergantung kepada penggunaan. Smart meter hanya mengukur penggunaan elektrik di rumah-rumah, di premis-premis pelanggan. Itu saja. Dan dari segi tarif dan sebagainya, itu termaktub di dalam apa yang telah ditetapkan oleh kerajaan, ya, dan kita tidak ada kenaikan tarif baru ke tak ada. TNB juga turun padang bagi membolehkan orang ramai bersemuka bagi menyelesaikan masalah meter pintar yang didakwa menyebabkan bil elektrik naik seperti yang tular di laman sosial. Sementara itu, pelbagai reaksi diterima daripada pengalaman pengguna meter pintar. Lebih kurang 20 tahun. Tak pernah sampai 200. Tapi lepas smart meter sudah pasang, dia naik terlalu banyak. Itu saja sayangnya. Jadi bila hari ini you datang program hari ini, apa explanation daripada TNB? Apa dia kata apa? Dia tak kata apa. Dia ambil saya itu kita apa yang kita tak puas lah. Dia tulis dan kita harap dia boleh pergi cek itu meter. Okey, sebelum smart meter penggunaan bil saya dalam 50-60. Bila tukar smart meter penggunaan saya itu dah menurun jadi 49-48. Mana berkurangan lah penggunaan saya tu. Sebab saya boleh nampak dalam app tu apa yang saya tinggi guna bila saya berada di luar. Projek perintis pemasangan meter pintar bermula di Melaka dan Putrajaya sejak 2014 dan 2015. TNB sebelum ini menyasarkan pemasangan meter pintar bagi 310,000 pengguna di Melaka.
Tengku Mahkota Kelantan Dr. Tengku Muhammad Faiz Petra dan isteri Cik Puan Sophie Louis Johansen berkenan meluangkan masa menziarahi 67 pesakit di Hospital Raja Perempuan Zainab II di Kota Baru. Dalam kunjungan itu, baginda turut menyampaikan sumbangan peribadi kepada pesakit di Wad Puteri dan Wad Anggrek. Pasangan itu meluangkan masa selama sejam bersama pesakit dan kaki tangan. Dalam majlis sama, Tengku Mahkota turut mengurniakan sumbangan wang zakat Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan MAIK berjumlah RM30,000 bagi kegunaan pesakit asnaf di hospital itu. MAIK memperuntukkan sejumlah RM10 juta wang zakat untuk diagihkan sepanjang bulan Ramadan tahun ini kepada pelbagai lapisan masyarakat yang memerlukan. Besar impaknya. Laris lepas hasilnya. Pantas menampilkan prosiding ini secara keuangan maya. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Kemarau berpanjangan di New South Wales, Australia mengakibatkan bekalan air di wilayah Sydney terjejas. Susulan itu, kerajaan mengumumkan catuan bekalan air besar-besaran akan dimulakan minggu depan di wilayah itu. Disifatkan sebagai catuan terbesar dalam tempoh sedekat, langkah ini akan menghadkan penggunaan air di rumah serta premis perniagaan. Penduduk dan peniaga yang ingkar boleh dikenakan denda antara $220 hingga $550 Australia, bersamaan RM638 hingga $1,596. Sekurang-kurangnya 40 banduan maut dalam insiden rusuhan antara kumpulan penjenayah di 4 buah penjara di utara Brazil. Melalui kenyataan yang dikeluarkan, Kerajaan Negeri Amazonas berkata kesemua mangsa maut akibat kekurangan oksigen. Sekurang-kurangnya 25 banduan ditemui mati di Institut Hukuman Antonio, berdekatan Manaus, ibu kota Amazonas, lokasi kesemua 4 penjara. Dalam pada itu, Kerajaan Persekutuan mengerahkan kaki tangan tambahan untuk mempertingkatkan kawalan di penjara berkenaan. Insiden berlaku sehari selepas pertempuran antara banduan di kompleks penjara Anisio yang mengorbankan 15 nyawa. Besar impaknya. Laris lepas hasilnya. Pantas menampilkan prosiding ini secara keuangan maya. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Perkembangan sukan. Kementerian Belia dan Sukan menegaskan tidak bersikap memihak kepada sesuatu pihak dalam apa jua pendekatan yang diambil. Layanan yang diberikan kepada atlet turut sama dikongsi pegawai dan persatuan sukan demi mencari penyelesaian terbaik sekaligus memanfaatkan negara. Kementerian Belia dan Sukan diketuai Menteri Syed Saddiq Syed Abdul Rahman serta timbalannya Steven Sim mengharapkan keterbukaan di kalangan atlet, pegawai dan persatuan sukan di negara ini. Pertemuan bersama atlet diperbanyakkan bagi mendapatkan maklum balas program yang dilalui. Tetapi itu tidak berarti mereka condong kepada satu pihak sahaja apabila turut memberikan perhatian kepada pemegang-pemegang taruh berkepentingan yang lain. Saya rasa tuduhan kita hanya mendengar satu pihak saja itu tidak tepat. Tidak tepat. Atlet merupakan antara pemegang taruh utama. Yang mereka lah yang akan berjuang, mereka lah yang akan berlatih, mereka lah yang akan menghadapi pelbagai tekanan. Jadi tidak adil kalau mereka tidak diberikan perhatian, terutamanya dari segi maklum balas mereka. Tapi ini tidak bermakna hak dan juga maklum balas suara daripada wakil-wakil Persatuan Sukan Kebangsaan, jurulatih dan para pegawai diketepikan. Satu pingat emas dikatakan pasti menjadi milik Malaysia menerusi pernyataan atlet berkelas dunia Muhammad Reza Roslan. Tidak asing lagi dalam sukan lasak, dia yang lebih dikenali sebagai Mat Reza bagaimanapun enggan terlalu yakin sebaliknya tetap menyasarkan satu pingat tanpa mengira warna dalam acara kegemarannya iaitu Obstacle Course Racing. Ini adalah penampilan kedua Muhammad Reza di Sukan C selepas edisi 2011 di Palembang, Indonesia dan membawa pulang pingat perak dalam acara wall climbing. Bagi edisi kali ini, anak kelahiran Perak ini akan menyertai acara Obstacle Course Racing yang formatnya seperti rancangan sukan lasak terkenal Ninja Warrior. Walaupun kerap mencipta nama di pentas kejohanan dunia, Muhammad Reza tetap melabel prestij Sukan C adalah tinggi, malah tidak sabar untuk menyertainya. Saya rasa sukan ini besar sebab sukan ini eksklusif walaupun untuk Asia Tenggara saja, tapi
fight untuk dapat gol tu dia lain lah. Sukan sini dia punya tamasya dia lain, besar lagi. Even kalau saya dah pernah pergi yang world competition punya, tapi untuk sukan sini dia punya feel dia lain lah. Saya tak boleh nak cakap. Bagi merealisasikan hasrat Mamat Redha, Pembangunan Industri Kewangan Malaysia Berhad MIDF tampil selaku penaja utamanya selama setahun sehingga Mei 2020. Penerima Anugerah Perdana Belia Negara 2018 ini menerima tajaan daripada MIDF berbentuk kewangan, latihan, kos penerbangan dan uniform. First time kami buat sponsorship segini. So kami tengoklah apa kalau kejayaan, kalau benda ni dapat benefit, manfaat kepada MIDF, akan kami teruskan dengan atlet lain ataupun sukan lain ataupun yalah, tapi kena bermula di sinilah. Beralih ke bola sepak tempatan dengan saingan Liga Perdana masih berbaki 7 perlawanan buat Polis Diraja Malaysia PDRM, sasaran untuk menamatkan musim 2019 dalam kalangan 4 pasukan terbaik masih dalam laluan tepat. Namun jika percaturan tepat dapat dilakukan jurulatih Ella Varasen, tidak mustahil PDRM dapat menamatkan kempen dalam kalangan 2 pasukan terbaik sekaligus layak untuk beraksi dalam Liga Super musim depan. Pada masa ini kita kena concentrate 7 game lah. 7 game bukan senang sebab saya rasa macam Sabah dalam keadaan yang baik, sama juga dengan UiTM. Yang next I tengok tim yang akan ada ke spot sana lagi 9. So yang baki tim tu tengah cari spot tu lah, sama dengan kita, sama dengan I tengok UKM, Selangor United. So satu cabaran yang bagus untuk kita. So sama-sama kita kena berusaha lah dengan player, dengan matlamat macam mana kita nak qualify untuk dapatkan spot atas tu. Bukan senang, tapi kita akan berusaha lah. Selepas 13 perlawanan setakat ini, PDRM sekadar mengumpul 15 mata dan menduduki tangga ke-8 Liga. Namun, dengan penyertaan penjaring terbanyak Liga Bahrain musim 2019 Uci Akbar, strategi pasukan dijangka lebih menyengat. Dan menerusi baki 7 perlawanan lagi, sasaran untuk layak ke Liga Super bukan misi mustahil. Saya mensasarkan 4 pasukan terbaik. 4 pasukan terbaik jika JDT JDT dengan TFC dengan UFC ada dalam kelompok 4 terbaik, kami akan layak secara automatik ke Liga Super sebab seperti sedia maklum 2 kelab kenaan adalah feeder club. Jadi mereka cuma layak untuk menjuarai dan untuk berada, tapi tidak layak untuk ke Liga Super. Skuad bola sepak PDRM semalam mengadakan majlis berbuka puasa bersama media di Kuala Lumpur. Selepas aksi persahabatan menentang Selangor jam 10 malam nanti, kesemua pemain PDRM akan bercuti selama 5 hari sebelum kembali untuk saingan Liga Perdana menentang UKM FC 15 Jun nanti. Buletin pagi sampai ke penghujungnya. Jangan lupa ikuti YouTube, Instagram dan juga Twitter Buletin TV3 untuk perkembangan berita dalam talian. Saya Mark Luqman. Salam hormat dan Assalamualaikum.